Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana hadir dalam presentation saya. Hari ini kita akan membincangkan satu topik iaitu pengertian al-haq dan etika dalam ilmu falsafah berserta dengan hubung kait isu semasa tentang pembuangan bayi dalam kalangan remaja dengan keruntuhan akhlak dan etika dalam diri. Pengertian bagi etika adalah dalam bahasa Latin kita moris dan yang bererti kebiasaan. Selain itu, kita mengambil rujukan Oxford Dictionary of Philosophy yang bermaksud etika merupakan kajian berdasarkan konsep yang melibatkan pemikiran, sikap, patuh, tanggungjawab, kebaikan, kebiasaan, rasional dan pilihan. Manakala akhlak pula kita biasa ambil dalam bahasa Arab dalam bentuk mufradatnya iaitu kuluk yang bermaksud budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Mesti istilah adalah pengetahuan tentang baik dan buruk, pengaturan pergaulan manusia dan penentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Perbezaan dan persamaan akhlak dan etika pula, persamaannya adalah kedua-duanya merujuk pada masalah baik dan buruk tingkah laku seseorang manusia. Perbezaannya pula, etika pada dasarnya ia sebagai cabang filsafat dengan menitik beratkan sesuatu perbuatan baik dan buruk. Manakala akhlak pula iaitu perbuatan baik itu berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya, manakala perbuatan buruk itu bertentangan dengan ajaran. Hubung kaitan akhlak dan etika dalam falsafah pula, kita ambil daripada epistemologi amali, iaitu etika atau akhlak dasarnya bagi tindakan individu dan dijadikan sebagai prinsip nilai kepercayaan dalam diri seseorang. Kita terus ke kesan keruntuhan akhlak dalam etika dalam diri seseorang remaja. Pertama iaitu kes pembuangan bayi, iaitu kes yang kita akan bincangkan. Gejala sosial meningkat, masyarakat yang rendah pengetahuan dan agama. Terusnya kita pergi ke kes pembuangan bayi. Berdasarkan rekod, setiap tahun kes ini akan meningkat. Berdasarkan rekod di sebelah ini iaitu 2014 hingga 2018, setiap tahun ada peningkatan sehingga mencatatkan sebanyak 3 hari sekali pasti ada pembuangan bayi. Ini berlaku atas sebab-sebab akhlak dan etika yang kita amalkan iaitu akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk yang dibuat sekarang ni iaitu seperti yang kita tengok, yang kita dengar pasal rogol, pasal mencabul dan masalah-masalah disiplin yang kian makin meningkat selepas PKP. Salah satu yang boleh dikatakan akibat daripada COVID lah, iaitu masalah-masalah disiplin lah yang akan berlaku sebab sekolah pun tutup dan ceramah agama pun kita dapat pergi ke masjid-masjid. Mungkin disebabkan itu kita akan lebih fokus kepada main phone dan sebagainya. Okey, seterusnya kita pergi ke pengukuhan akhlak dan etika dalam diri menurut Islam. Cara pertama adalah kita melaksanakan undang-undang yang berteraskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Seterusnya kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Seterusnya sentiasa menyebut dan mengiati Allah SWT dan Rasul. Kadang-kadang kita berfikir sebelum melakukan sesuatu agar perkara yang kita lakukan tu semuanya berdasarkan akhlak-akhlak yang mulia. Okey, sekian. Terima kasih. Ada sebarang pertanyaan? Saya ada soalan. Okey, apa itu soalan? Okey, menurut pendapat saudara kan, kes pembuangan bayi ni disebabkan oleh COVID. Sebab Ya. tadi, bila kita pandang balik, COVID ni dia akan buatkan kita PKPD kan. Yes. So, pergerakan adalah terhad. Jadi macam mana COVID ni boleh lakukan menaikkan lagi kes pembuangan bayi ni kalau semua orang ada kat rumah masing-masing? Masalah COVID ni kita duduk di rumah saja dan kita banyak habiskan masa melihat telefon, melihat laptop dan melalui laman web. Jadi daripada situ masalah itu timbul. Jadi dia ada segelintir rakyat akan melayani benda-benda yang tak elok sehingga boleh merosakkan pemikiran dan akhlak mereka. Jadi dia bukan berlaku pada PKP tapi dia berlaku selepas ni. Saya ada soalan yang last. Okay. So, macam sekarang kan banyak kes yang telah berlaku. Pihak berwajib seperti pihak kerajaan ataupun NGO sendiri, adakah mereka telah melakukan sesuatu program untuk membendung perkara ini? Kalau ada, boleh tak nyatakan contoh? Okey. Program-program NGO yang kita tahu ceramah-ceramah agama,
untuk jaga menaikkan akhlak. Lepas tu program-program masa saya macam kempen-kempen jauhilah seksual luar nikah. Terima kasih kerana sedia hadir dalam presentation saya. Harap semua macam yang saya katakan sentiasalah berhalap baik agar mencapai insan seimbang dan sejahtera.